adalah disebabkan oleh tangan manusia. Dan risiko daripada apa yang mereka lakukan itu adalah mereka menerima bahana malapetaka daripadanya. Dan sebagai sokongan, dalam ayat yang lain Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam Al-Quran Karim, misalnya dalam surah Ar-Rahman, Tuhan menyebut was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan alla tatghaw mizan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Lebih kurang mafhumnya, ayat ini menjelaskan bahawa Tuhan jadikan langit tinggi, kemudian Tuhan meletakkan pada kejadian sesuatu itu parameter. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala tegur, la tatghaw fil mizan, jangan sama sekali rosakkan parameter itu. Kemudian Tuhan sebut, tegakkan parameter itu dengan seadil-adilnya dan jangan sama sekali kamu musnahkan parameter itu. Ayat ini menjelaskan bahawa apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini penuh dengan keseimbangan. Tidak dijadikan pokok-pokok, tidak dijadikan alam sekitar dan sebagainya itu, melainkan ada perseimbangannya. Sama ada untuk haiwan, untuk benda-benda, ataupun juga untuk manusia. Jadi sehubungan dengan itu, kita berhasrat untuk menyatakan kepada masyarakat bahawa mereka perlu faham dalam kehidupan kita di atas permukaan dunia ini ada kaitannya, khususnya aspek alam sekitar ini, dengan agama. Itu yang kita cuba ketengahkan. Sebab kita tahu sebenarnya apa yang berkeluasannya. Saya fikir sebagaimana yang Prof. Zul sebutkan tadi, konsep tentang alam sekitar dalam konteks Islam ini selalunya dipersudutkan kepada perkara yang sangat khusus lah, ya. Jadi apabila kita menyebut tentang alam sekitar ini, biasanya kita menyebut tentang perkara yang melibatkan perundangan dalam konteks semasa. Jadi maknanya yang tidak boleh mencemarkan sungai, tidak boleh mencemarkan udara, itu ada tak dalam perundangan. Dan kalau ada dalam perundangan itu, bagaimana kita boleh mengatasinya ataupun kita boleh tidak melakukannya, contohnya lah. Dan itu yang biasanya berlaku bukan saja di Malaysia tapi juga di kebanyakan negara. Bila menyebut tentang kefahaman dan kaitkan kefahaman itu dengan Islam, saya berpendapat, dan Prof. Zul juga melalui projek kami penulisan 40 hadis berkaitan dalam sekitar ini, kita perlu kembali kepada tekstual, pengajian yang berasaskan kepada teks, dan kita bahaskan teks itu, ya. Dan kami telah bersetuju untuk kerjasama. Betul, saya mengenali dia secara rapat ketika kami menunaikan haji tahun lepas. Jadi kami bincang perkara yang kita boleh manfaatkan masyarakat kita. Dan salah satu padanya ialah pemahaman kita kepada teks-teks Islam, khususnya tentang Al-Quran, tentang hadis. Barulah kita boleh dapat prinsip-prinsip asas yang membolehkan kita memahami tentang Islam dan apa peranan kita. Jadi 40 hadis yang buku yang kami usahakan ini adalah gabungan dua kepakaran yang berbeza. Satu tentang pengajian Islam, dan saya dalam bidang pengurusan alam sekitar. Dan kita cuba mendapatkan kefahaman yang baik supaya isu-isu yang berlaku ini kita cari puncanya. Dan bagaimana kita nak menjadikan masyarakat lebih patuh beribadah pada masa yang sama menjaga alam sekitar. Contohnya, adakah membuang sampah berdosa? Contohnya. Buku ini menjawab soalan itu. Kita nak tanya juga dengan Datuk itu sendiri, bagaimana tercetusnya idea untuk menghasilkan 40 hadis? Terima kasih. Saya pada tahun 1993 menulis buku Islam dalam sekitar 1993. 1993? Ya. Kita baru 2 tahun. Oh, itu. Ketika saya menulis buku itu, saya sering kali ditanya selepas saya memberikan kuliah dan sebagainya, apakah prinsip Islam tentang alam sekitar dan apakah cara yang paling mudah untuk kita memahami dan menghayati. Sebab itulah bila kita memikirkan perkara tersebut, saya dapat peluang bersama dengan Profesor Zul ketika di Mekah dan sebagainya. Saya berusaha untuk mencari titik persamaan di antara kita. Dan titik persamaan itu bagaimana kita nak menyumbang, tetapi sumbangan kita itu memberikan kesan kepada masyarakat rahmatan lil alamin keseluruhannya. Jadi antara perkara yang kita bincangkan dalam buku ini ialah bentuk hadis ataupun maudhu' hadis yang sesuai untuk kita masukkan dalam buku ini. Dan maudhu' yang sesuai itu
telah disusun. Yang pertama sekali berkaitan dengan keimanan. Ya, ada banyak hadis menyebut tentang penjagaan alam sekitar, ini salah satu daripada cabang iman. Yang kedua tentang amalan-amalan seharian kita. Contohnya kita mengambil wudu, mandi hadas. Ditentukan Rasulullah SAW sunnahnya jumlah air yang digunakan. Tentang bagaimana kita berada di dalam perjalanan sebagai contoh. Apa yang boleh kita buat, apa yang tidak boleh kita buat. Itu semua berkaitan alam sekitar. Dan yang paling penting yang semalam saya bincangkan tadi dengan Profesor Zul ialah bersifat ihsan kepada alam sekitar, komponen alam sekitar. Ihsan. Kalau kita menyembelih haiwan, sembelih haiwan itu dengan sempurna, dengan sebaiknya. Ini adalah konsep ihsan yang biasa kita faham. Konsep ihsan ini ialah sebagaimana hadis yang kita bicarakan juga, iaitu kita melakukan sesuatu seolah-olah Allah melihat kita, atau kita melakukan sesuatu seolah-olah kita melihat Allah, tapi Allah melihat kita. Itu apa yang kami panggil sebagai vertical ihsan. Tetapi ada horizontal ihsan, sesama insan, sesama manusia, sesama makhluk Allah. Bagaimana kita menyembelih, bagaimana kita ada pokok kayu, boleh tak kita tebang kayu itu? Contohnya. Dan kita mesti ingat setiap komponen alam sekitar ini, dalam surah Al-Isra ayat ke-44 itu, semua komponen alam sekitar ini bertasbih kepada Allah. Kecuali manusia. Ada yang tak nak bertasbih. Jadi tiba-tiba ada unsur alam sekitar atau makhluk Allah jadikan tengah bertasbih, kita potong, kita bunuh dan sebagainya. Ada larangan yang banyak dalam Al-Quran. Boleh tanya Profesor. Itulah saya pun nak tanya kan, sebab kalau kita tengok banyak buku berkenaan dengan hadis. Jadi apa kelainannya buku 40 hadis ni dengan buku-buku hadis yang lain yang ada di pasaran tu? Okey, soalan Syakila itu tadi menarik perhatian apa yang telah Datuk Seri sebut sebentar tadi. Pengalaman kami menjadi duyuf Khadimul Haramain, kami tengok lepas pada aktiviti haji tu, sampah tu bertantan. InsyaAllah. Kemudian yang pergi haji semua orang Muslim. Dan bila kami dikumpulkan dalam khemah berbagai bangsa, kami melihat yang makan tak ukur baju badan sendiri, makan ambil banyak, kemudian bazirkan, buang. Ini semua memberi kesedaran pada kami untuk kami cuba lihat perkara ini. Dan why not? Kita ciptalah satu benda yang agak catchy, itulah 40 hadis. Mengapa 40 ni? Kerana mengambil spirit Imam Nawawi dalam Matan Arba'in dia. Buku Imam Nawawi Matan Arba'in ni terlalu famous, familiar seluruh dunia Muslim. Dan murid-murid menghafal matan itu. Kita berharap ini juga berlaku kerana apabila mereka dapat menghafal matan, kemudian mereka memahami isi yang kita sebutkan dengan kita kaitkan realiti alam semasa, data-data sebagaimana Datuk Seri akan bekalkan data-data kajian saintifik berkenaan dengan perkara itu, saya melihat buku ini akan menjadi lebih dekat kepada realiti semasa dan juga kepada keperluan untuk menunjukkan bahawa sunnah ini adalah merupakan sesuatu yang perkara hari-hari perlu berada dalam kehidupan kita. Jadi kelainan ni adalah untuk kita cuba memberi fokus bahawa isu alam sekitar ini adalah merupakan perkara yang penting, yang ada kaitan dengan agama, dan kita mula mengusahakan ke arah menarik kesedaran. Dan bila anak-anak murid mudah hafaz, kemudian guru-guru memberi penerangan, kemudian mungkin juga imam-imam akan melihat buku ini, maka kita mengharapkan, dan mungkin Datuk Seri kita boleh fikir untuk kita terjemahkan pula kepada beberapa bahasa, dia mungkin akan tak adalah sampai level seperti Matan Arba'in Nawawi, tapi dia boleh menyebarkan fikrah betapa alam sekitar ini kaitannya dengan agama sebagaimana yang Datuk Seri telah. Mungkin saya boleh tambah satu. Salah satu pada hadis yang kami bincangkan ialah tentang anjuran Rasulullah supaya menutup mulut ketika bersin. Jadi bagi kebanyakan pentafsir hadis hanya mentafsirkan ini adalah adab bersin. Tapi kami membahaskan lebih daripada itu. Apabila kita bersin, kita menghasilkan ataupun merenjiskan kira-kira 100,000 droplets. Bukan droplets, air daripada mulut. Pada kelajuan 160 km sejam. Jadi apabila tutup, kita telah mengurangkan risiko droplets yang kalau ada penyakit akan tersebar dengan mudah. Sebab influenza, Ebola, apa semua antara yang
memudahkan penyakit jangkit berlaku. Jadi apabila tutup mulut, kita mengurangkan risiko. Itu juga apabila kita berada dalam masjid, contoh tempat yang ramai. Jadi sebab itulah Rasulullah menunjukkan tutup mulut. Bagi kami, bila kami mentafsirkan, kami pergi kepada prinsip alam sekitar yang ada. Contohnya ialah control pollution at source. Pengawalan pencemaran pada sumbernya. Dan kalau kita besarkan bukan hanya bersin. Contohnya ialah yang lain-lain lah. Contohnya mencemarkan sungai, pengawalannya pada sumbernya. Dan sumbernya siapa? Manusia. Bagaimana manusia tak berbuat sesuatu supaya mengikut hadis ini dan mereka juga dapat pahala, pada masa yang sama mereka tidak memudaratkan yang lain. Rahmatan lil alamin. Contoh yang paling cantik yang saya biasa buat ialah kenderaan kita. Contohnya, ya, bila kita naik kenderaan kita menghasilkan asap. Kalau kita tak servis kereta, asap kita banyak, kita tidak ikut spirit hikmah yang terkandung dalam hadis ini. Ada tadi Datuk Seri sebut ada soalan Syakilah tadi. Saya nak jelaskan bahawa antara kelainan juga ialah kita cuba bagi view baru kepada ulasan hadis. Contohnya dalam buku ini ada kami ulas berkenaan dengan salah satu hadisnya adalah membuang duri di jalanan, imatatul adza anit tariq. Yang buku-buku lama menyebut membuang duri, membuang benda yang menyakitkan daripada jalanan. Tapi kita bagi view baru bahawa bukan sekadar duri yang ada pada hari ini. Duri mana dah ada atau highway yang ada pada hari ini. Paku, bongkar kayu, lori-lori kontraktor yang bawa jatuh atas jalan raya, membahayakan kepada pengguna jalan raya dan sebagainya. Termasuk juga dalam kategori yang baginda sebut sebagai imatatul adza anit tariq. Membuang segala masalah kepayahan yang ada di jalan raya itu dalam dimensi baru kelestarian alam.